12 tempat paling berhantu di Malaysia. Tempat berhantu orang selalu kaitkan dengan kejadian menakutkan yang terjadi dekat area tu. Contohnya macam ada orang mati ke, ada orang amalkan ilmu hitam ke. Lepas tu mulalah jadi buah mulut masyarakat, entah betul ke tidak, wallahualam. Disebabkan itu, video kali ini kita senaraikan 12 tempat berhantu di Malaysia. Mana tahu korang lalu ke kat situ, bolehlah berjaga-jaga. Nombor 1 adalah Rumah Mona Fendi. Nama yang cukup terkenal bagi rakyat Malaysia. Walaupun kes Mona Fendi berlaku pada zaman 90-an, tetapi beliau tetap dikenang sehingga sekarang. Mona Fendi ni pernah menjadi penyanyi, tapi dia terkenal sebagai seorang pengamal ilmu hitam yang dah telah bunuh seorang ahli politik. Kes ni menggemparkan Malaysia sebab bukan je Mona Fendi ni bunuh, malah dikerat 18 mayat tersebut dan tanam belakang rumah. Disebabkan kisah mistik yang menyelubungi wanita ini, rumah Mona Fendi dekat Seksyen 12 Shah Alam dikatakan masih lagi berhantu sehingga ke hari ini. Cerita Mona Fendi ni juga pernah menjadi inspirasi kepada filem Dukun yang dilakonkan oleh Umi Aida. Filem ni patut keluar pada 2006, tapi LPF tak benarkan keluar sebab takut ahli keluarga yang terlibat tersinggung. LPF tarik balik pengharaman ini dan tahun 2018, filem Dukun dapat ditayangkan. Tahun 2023, tahun ni lah Malik ada keluarkan lagu rap yang isinya berkenaan penindasan ahli politik. Dan chorus lagu tersebut menggunakan sampel lagu Mona Fendi. Ada yang menganggap Malik guna sampel lagu Mona Fendi sebab Mona Fendi pernah bunuh ahli politik. Jadi kenalah dengan lagu tu yang rapnya cerita pasal kekejaman politik terhadap rakyat. Mona Fendi juga pernah kata yang dia tidak akan mati sebelum dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 2001. Mungkin betul kata Mona Fendi, sebab itulah sampai ke hari ini nama Mona Fendi masih meniti di bibir-bibir masyarakat. Tempat berhantu Malaysia nombor 2 adalah Villa Nabila. Villa Nabila di Johor Bahru terkenal dengan cerita seramnya yang tersendiri. Banglo itu dipercayai dibiar usang tanpa berpenghuni sejak 40 tahun dan sebab lama sangat tak berpenghuni, pelbagai cerita seram disebarkan. Macam-macam cerita seram lah pasal Villa Nabila ni. Antaranya, villa ni pada asalnya dimiliki keluarga kaya yang dikurniakan anak perempuan bernama Nabila. Disebabkan sayang sangat dekat anak tu, kedua suami isteri ni pun namakan banglo itu dengan nama Villa Nabila. Kejadian tragis berlaku apabila rumah tu dirompak dan penjenayah membunuh semua penghuni. Nabila dikatakan dirogol sebelum dibunuh dan mayatnya disimen dalam dinding rumah. Tapi ada juga versi cerita yang lain. Kononnya, bapa Nabila mengamuk dan menembak semua orang termasuk anak dan isteri dia, kemudian diri dia sendiri. Ada pula cerita yang kata mak tiri Nabila ni jealous dengan Nabila sebab dapat mewarisi harta bapa dia. Jadi mak tiri dia bunuh Nabila dan tanam mayat dekat dinding. Villa Nabila ni juga menjadi tumpuan kepada orang-orang yang suka cari hantu. Sampaikan ada yang percaya kalau nak masuk Villa Nabila, kena masuk dengan jumlah orang yang genap. Kalau tak genap, nanti akan ada hantu follow korang balik rumah. Pada tahun 2013, Malaysia digemparkan dengan kes 23 remaja hilang di Villa Nabila. Kemudian polis mengesahkan berita tersebut dengan mengatakan cuma seorang je yang hilang, budak 16 tahun. 3 hari kemudian, akhirnya misteri terungkai mengenai budak 16 tahun yang hilang ni. Bukannya dia kena sorok dengan hantu, rupanya dia tidur rumah kawan dia. Berdebah punya anak. Nombor 3 adalah Highland Tower. Bangunan yang terletak di Bukit Antarabangsa ini telah runtuh pada tahun 1993 dan mengambil 48 nyawa. Bangunan ini juga menjadi tumpuan para pencari hantu pada masa sekarang. Ada yang melaporkan pernah melihat jelmaan wanita tua dan bayi melintas kawasan bangunan ini. Rancangan untuk merobohkan bangunan ini telah banyak kali diusulkan, tapi masih lagi kita tengok belum dilaksanakan. Nombor 4 adalah 99 Mansion. Lokasi rumah berusia lebih daripada 150 tahun ini terletak di Pulau Pinang serta penuh dengan kisah pembunuhan dan ilmu hitam. Terdapat cerita yang mengatakan bahawa berlakunya pembunuhan terancang terhadap cucu sebuah keluarga yang tinggal di 99 Mansion.
Seluruh keluarga yang menetap di situ juga dikatakan dibunuh oleh tentera Jepun yang menceroboh ke tanah Melayu. Bangunan ini seterusnya dihuni oleh seorang doktor yang mengamalkan ilmu hitam yang mungkin telah meninggalkan segala hantu yang dimilikinya di bangunan tersebut dan menyebabkan bangunan tersebut bertambah seram. Tempat seram di Malaysia nombor 5 adalah Bukit Tunku. Bukit Tunku yang terletak di Kuala Lumpur ini merupakan tempat tinggal bagi golongan atasan kerana harganya yang terlalu mahal. Rumah di Bukit Tunku juga pernah menjadi rumah yang termahal dijual pada tahun 2020. Walaupun begitu, terdapat beberapa rumah yang dikatakan berhantu dan mempunyai sejarah hitam. Cerita hantu di Bukit Tunku dikaitkan dengan rumah penjajahan British yang dihantui oleh hantu wanita yang telah membunuh diri dan hantu misteri yang berkeliaran di kawasan tersebut pada waktu malam. Nombor 6 adalah banglo di Taman Tenaga Puchong. Banglo ini terletak di kawasan berbukit. Pemilik banglo ini dikatakan telah meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbiar kerana terlihat satu kejadian yang menggerunkan. Versi lainnya pula mengatakan telah berlaku pembunuhan yang melibatkan nyawa satu keluarga yang pernah berhutang kepada ceti haram. Mereka yang berani memasuki bangunan ini mengatakan pernah ternampak lilin berwarna merah yang dikaitkan dengan pelbagai ritual. Tak tahulah ritual ilmu hitam ke atau ritual isak dadah. Nombor 7 adalah Kellis Castle. Bangunan ala Scottish ini terletak di Batu Gajah Perak. Bangunan ini telah dibina oleh William Kelly Smith untuk isteri dan 2 orang anaknya. Bangunan istana ini dibina untuk menunjukkan kejayaannya, tapi disebabkan oleh masalah kekurangan wang, bangunan ini tidak berjaya disiapkan. Keadaan semakin buruk apabila William meninggal dunia di Lisburn pada usia 56 tahun. Keluarganya telah mengambil keputusan untuk menjual bangunan yang belum siap tersebut. Bangunan tersebut juga tidak mengambil sebarang tindakan terhadap bangunan yang dibelinya dan bangunan tersebut dibiarkan begitu sahaja. Semasa penjajahan Jepun, bangunan istana itu telah digunakan sebagai tempat untuk menyeksa dan membunuh tahanan. Ada yang mengatakan pernah ternampak kelibat hantu yang berlega di sekitar bangunan tersebut. Selain itu, tiada siapa yang pasti. Yang ke-8 adalah rumah SG. Dekat rumah ni juga korang boleh nampak ada 2 buah jenis kereta iaitu Alfa Romeo dan Porsche yang terbiar. Kenapa rumah ni berhantu masih lagi misteri. Namun ada cerita yang mengatakan isteri kepada tuan rumah telah menuduh suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan simpanan dan telah membunuh perempuan tersebut. Manakala suaminya pula membunuh diri selepas mengetahui isterinya membunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Terdapat juga cerita berkaitan dengan seorang pengamal ilmu hitam yang menjadikan tempat tersebut tempat menguji kekuatannya. Pada akhir tahun 2022, setelah bertahun-tahun rumah tu terbengkalai, akhirnya rumah tu terjual dengan harga 4.4 juta ringgit Malaysia. Yang ke-9 adalah Hotel Mandarin Pacific. Hotel ni berada di kawasan Chinatown, Kuala Lumpur. Hotel ini mudah diakses dengan pengangkutan awam kerana lokasinya di kawasan pelancongan utama. Hotel ni mempunyai 144 bilik. Dikatakan seorang lelaki tua meninggal dunia di salah sebuah bilik dekat hotel ni. Dia ditemui oleh pegawai keselamatan hotel dalam keadaan reput. Sejak itu, tetamu hotel sering diganggu oleh bunyi yang menyeramkan. Tapi sekarang hotel ni dah tak ada dah. Hotel ni dah tutup buat selama-lamanya. 10 adalah First World Hotel. Susah nak percaya, tapi terdapat cerita mengenai First World Hotel yang berhantu berpunca daripada salah satu mangsa judi yang telah kehabisan wang dan mengambil keputusan untuk menamatkan nyawa. Beberapa tetamu hotel selalu tiba-tiba jatuh sakit dan terbau kemenyan di setengah kawasan. Nombor 11 adalah Mimaland. Sebelum Sunway Lagoon popular, kita pernah ada Mimaland. Satu ketika dahulu, Mimaland yang terletak di Gombak adalah taman tema yang paling hebat pernah dibina di Malaysia. Masalah Mimaland bermula dengan kematian pelancong dari Singapura yang berumur 27 tahun. Kematiannya berpunca daripada papan gelongso dan beberapa masalah keselamatan yang menyusul. Terdapat rancangan untuk menghidupkan semula Mimaland namun gagal.
Tempat berhantu di Malaysia nombor 12 adalah Banglo Jalan Turi. Pada tahun 1992, seorang pengawal keselamatan Banglo ni telah membunuh 2 kanak-kanak dan seorang pembantu rumah di sini serta membuang mayat mereka dalam tangki septik rumah tersebut. Ada beberapa orang yang melalui Jalan Turi, Taman Bukit Bandaraya telah terlihat satu susuk tubuh budak yang melihat keluar di satu banglo terbiar. Banglo Jalan Turi ni sekarang telah dirobohkan, tapi ramai yang percaya kawasan tersebut masih berhantu. Agaknya betul ke tempat-tempat ni berhantu? Cuba korang share sikit pendapat korang dekat ruangan komen. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.